Assalamualaikum. Hai semua. Jom bersama-sama dengan saya, Cikgu Hafisha. Kita akan belajar bersama-sama dan explore tentang keindahan sains menggunakan aplikasi VR. Semua sudah bersedia? Jom kita belajar. Baiklah, untuk sesi kali ini kita akan belajar tentang gerakan linear dalam bab 11 iaitu daya dan gerakan, yang mana kita akan belajar tentang menerangkan perbezaan antara jarak dan sesaran serta unitnya, menjelaskan dengan contoh maksud laju, laju purata, had laju, pecutan serta unitnya, menyelesaikan masalah melibatkan laju, laju purata, had laju dan pecutan, dan yang terakhir kita akan membezakan jenis-jenis gerakan linear. Gerakan linear bermaksud gerakan sesuatu objek dalam lintasan lurus ataupun dalam garis lurus. Okey, sebagai contoh kita tengok seorang atlet berlari sejauh 100 meter. Ataupun sebuah peluru yang sedang bergerak. Atau apple yang jatuh daripada sebatang pokok. Sekarang kita pergi kepada istilah jarak dan sesaran. Apakah dia jarak dan sesaran? Okay, jarak adalah jumlah keseluruhan panjang sesuatu lintasan. Dan unit mengukur jarak adalah meter. Manakala sesaran adalah jarak lintasan terpendek yang menghubungkan titik awal dengan titik akhir dalam arah tertentu. Dan seperti mana jarak, sesaran juga mempunyai unit meter. Kita ambil satu contoh. Seorang atlet balapan berlari dalam acara 400 meter dalam masa 80 saat. Jadi berapakah jaraknya? Okey. Jarak adalah 400 meter. Manakala sesaran dia adalah sifar. Kenapa boleh jadi sifar? Okey. Kalau awak ingat, okey, satu padang balapan, okey, trek balapan dia berbentuk oval kan? Ataupun so, kenapa sesaran boleh jadi sifar? Sebab okay, di mana titik permulaan seorang atlet itu berlari, okay, dia akan lari dan akhirnya dia akan sampai ke titik yang sama sebagai garisan penamat. Jadi di situ titik mula dan di situ titik akhir. Jadi tengok semula definisi sesaran kita, jarak terpendek antara titik awal dan titik akhir. Jadi dekat situ dia mula dan dekat situ dia tamat. Jadi sebab itulah sesaran adalah sifar. Okey, sekarang kita tengok pula istilah laju, laju purata dan had laju. Okey, laju maksudnya adalah kadar perubahan jarak. Bila kita sebut kadar, maksudnya dia adalah per masa. Jadi formula dia adalah laju sama dengan jarak per masa. Dan unitnya adalah meter per saat. Jarak unitnya meter, masa unitnya saat. Jadi jika bawa ke atas jadilah dia meter per saat. Purata laju pula ialah kadar perubahan jumlah jarak. Okey. Dan formula dia adalah jumlah jarak per masa. Okey, unit untuk purata laju juga sama, meter per saat. Sebab jumlah jarak masih lagi unit meter, masa dalam saat. Cuba naik atas, dia jadi meter per saat. Manakala had laju adalah kadar perubahan sesaran. Formulanya adalah sesaran per masa. Dan unitnya masih lagi sama. Okay, sesaran unit dia meter dan masa unit dia saat. Jadi meter per saat. Okay, kita ambil satu contoh. Seorang atlet balapan berlari dalam acara 400 meter dalam masa 80 saat. Okay, situasi yang sama. Jadi berapakah lajunya? Okay, laju adalah jarak per masa. Kita ada jarak 400 meter dalam masa 80 saat. So kita masukkan maklumat yang ada dan kita akan dapat lajunya adalah 5 meter per saat. Macam mana pula dengan had lajunya? Okay, had laju adalah sesaran per masa.
Okey, sasaran tadi kita kata kosong kan? Sebab dia kembali semula kepada tempat titik mulanya. Jadi masa yang nak ambil 80. Jadi had lajunya adalah kosong. Baiklah. Istilah seterusnya ialah pecutan dan nyah pecutan. Untuk pecutan dan nyah pecutan, setiap objek yang bergerak dalam garisan linear akan mengalaminya. Sama ada dia boleh mengalami pecutan atau nyah pecutan bergantung kepada had laju. Okey, jika had laju bertambah, maka objek itu dikatakan memecut. Manakala jika had laju berkurang, objek itu akan dikatakan sedang mengalami nyah pecutan. Okey, pecutan ataupun A didefinisikan sebagai kadar perubahan had laju. Jadi pecutan A sama dengan kadar perubahan had laju akhir tolak dengan had laju awal per masa. Di mana U adalah had laju objek ketika dia mula bergerak dan V adalah had laju di akhir gerakan. Untuk kita lebih memahami tentang konsep pecutan dan nyah pecutan, saya akan menggunakan aplikasi virtual reality daripada vative.com. Come join me and let's have a ride together. Okey, sebelum kita mulakan perjalanan, okey, kita recap semula dahulu apakah maksud pecutan. Okey, pecutan ialah kadar perubahan had laju. Okey, ataupun simbol dia, formula dia A is equal to V minus U over T. Okey? Alright. So, kita akan mulakan perjalanan. So, put on your seatbelt and let's go. So, perhatikan, had laju saya sudah bertambah apabila saya tekan pedal minyak ni dan telah mencapai had laju 100 km per jam. Okey, tengok. Daripada asal tadi, saya tidak bergerak 0 km per jam kepada 100 km per jam. Okey. Jadi apakah yang awak perhatikan apabila saya menekan pedal minyak saya tadi? Okey, awak akan perhatikan kereta saya bergerak ke hadapan, betul? Dan ketika itulah kereta saya mengalami pecutan. Jadi pecutan berlaku apabila had laju bertambah. Okey? Teruskan perjalanan. Okay, kita akan menghampiri lampu merah dan apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu berhenti di lampu merah. Jadi saya akan tekan pedal brake untuk pastikan kereta saya berhenti pada lampu merah. Okey, saya tekan dan berhenti. Okey. So, awak boleh tengok bila saya berhenti, had laju akhir saya menjadi kosong. Okey, maksudnya adalah saya berhenti. Jadi apa yang awak perhatikan bila saya mula menekan pedal brake, awak akan tengok bahawa kereta saya mengalami nyah pecutan. Okey. Had laju saya berkurang. Dan akhirnya mencapai sifar. Okey. Jadi nyah pecutan ialah keadaan di mana had laju berkurang. Ketika itulah berlakunya nyah pecutan. Contoh, okey, sebuah kereta bergerak daripada keadaan rehat dengan pecutan seragam sehingga ia mencapai had laju 50 meter per saat dalam masa 10 saat. Jadi berapakah pecutan kereta ini? Kita kumpulkan dahulu maklumat yang diberikan. Okey, had laju awal adalah kosong kerana dikatakan kereta itu dalam keadaan rehat, tidak bergerak. Had laju akhir mencapai 50 meter per saat dalam masa yang diberikan 10 saat. Jadi menggunakan formula pecutan A sama dengan V over minus U over T. So substitute all the values
you'll finally get 5 meter per saat. Pastikan jawapan akhir betul berserta dengan unit yang betul. Baiklah, setelah kita selesai memahami konsep laju, had laju, jarak, sesaran dan pecutan, jom kita try test ourselves and see how far we understand this topic. Soalan yang pertama, sebuah kereta bergerak dari keadaan pegun dan memecut secara seragam pada 1.2 meter per saat. Apakah had laju kereta itu selepas 5 saat? Okey, untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita perlu senaraikan dahulu apa maklumat yang diberikan kepada kita. Okey, yang pertama kita diberitahu dia dalam keadaan pegun. Okey, jadi U dia adalah kosong. Dan dia memecut secara seragam pada 1.2 meter per saat. So A dia sama dengan 1.2 meter per second. Okey, dan dikata had laju selepas 5 minit. Masa diberi adalah 5 minit. Okey, dia tanya kita apakah had laju dia. Okay. So, untuk kita menjawab soalan ni, kita kena tengok dahulu. Okey, unit akhir untuk had laju yang ada dalam jawapan adalah dalam per saat. Dan kita ada masa dalam unit minit. Jadi kita perlu tukarkan kepada saat. Jadi 5 darab 60 dapat 300 saat. Okey, jadi menggunakan formula yang kita dah belajar, okey. A sama dengan V minus U over T. Okey, kita dah ada semua kecuali V dan itulah yang kita nak cari. Okey, had laju akhir. So kita buat 1.2 V nak cari, tolak U kosong dan T adalah 300. So therefore V sama dengan 1.2 times 300. You'll get 360 meter per saat. So jawapan kita adalah C. Soalan 2, rajah 5 menunjukkan perubahan kelajuan sebuah kereta daripada 40 meter per saat kepada 85 meter per saat dalam masa 15 saat. Okey, soalan ni nampak quite straightforward. Okey, sebab unit semua adalah unit yang betul. Tak perlu buat tukaran unit. Jadi kita senaraikan dahulu maklumat yang telah diberikan dalam soalan. U sama dengan 40 meter per saat. V sama dengan 85 meter per saat. Dan T 15 saat. Jadi untuk mencari pecutan, A sama dengan V minus U over T. So V 85 tolak 40, T 15 saat. Kita bahagikan, kita akan dapat jawapan 3 meter per saat. Jadi jawapan yang betul adalah B. See you in my next class. Bye.